Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana bikum min 'amatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan gembira kita di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali kita berkumpul pada bulan Syawal. Kuliah pertama kita pada bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah dan Allah Taala terima daripada amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang, di kalangan yang disebut sebagai minal a'idin wal faizin, orang-orang yang betul-betul dapat meraih kepada hari raya yang sebenar, dan juga wal faizin, dan juga menjadi orang-orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Kata ulama, laisa al-'aid liman labisa al-jadid wa innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Bukan hari raya yang sebenar ni adalah orang yang hanya pakai baju baru, sampin baru, kopiah baru, nampak ada baju Melayu baru, baju kurung baru. Wa innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Tapi hari raya yang sebenar itu adalah orang yang semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita bulan Syawal, kita diampuni dosa, kita diterima segala amalan, dan saya ucapkan kullu 'am wa antum bil khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga cerita kita dapat maklum tadi tu salah seorang daripada jemaah yang seringkali dikhabar kepada saya, yang seringkali juga datang ke masjid mendengar kuliah dan juga menghadiri masjid, solat berjemaah. Maka qadarallahu ma syaa, apa yang Allah telah tentukan itulah akan daripada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu illa ma yurdil rabbana, dan kita tidak akan berkata kecuali apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi salah satu yang kita semua akan tempuh adalah kematian, dan ini janji yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala sebut, mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Takkan boleh salah seorang daripada kita, walaupun kita kaya, walaupun kita besar pangkat kita, walaupun kita adalah raja sekalipun, pasti kita akan menemukan kematian. Kerana itu telah dituliskan bagi anak Adam itu kematian. Jadi apabila datang kematian, kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dan apabila datangnya kematian itu, ajal mereka, maka tidak ada terlambat sesaat, dan juga tidak akan tercepat sesaat. Mati ini pasti datang kepada kita. Dua benda yang akan kejar kita di dunia ni, walaupun kita tak kejar, dia datang. Yang pertama adalah rezeki, yang mana Allah Ta'ala telah sebut bahawasanya setiap benda-benda yang melanda di muka bumi itu telah pun Allah Ta'ala memberikan rezeki. Kalau orang duduk dalam gua pun sekalipun, kalau Allah Ta'ala dah tetapkan ada rezeki dalam gua tu, adalah rezeki padanya. Dan yang kedua adalah kematian. Kata Allah, qul in tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahawasanya kematian yang kalian lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, kerana kematian itu pasti akan menemui kalian. Kematian itu pasti akan datang kepada kalian. Jadi bila apa yang kita melihat tadi itu sebenarnya adalah teguran, peringatan yang Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita, yang kita ni sentiasa kena muhasabah diri kita.
Umur kita tak panjang kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a'mar ummati mamana sitin ila sab'in. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Itu ghalib umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita sudah mencapai satu tahap umur yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan a'adzarallahu imra'an balagha hatta balagha 40 sanatan. Allah Ta'ala memberi uzur kepada seorang itu sehinggalah dia sampai kepada 40 tahun. Sekiranya kalau dia tidak bertaubat, kata Nabi SAW, 40 tahun masih lagi melakukan maksiat, masih lagi dalam keadaan alpa dan lain-lain, maka kata Nabi SAW, adakhalallahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi sebab itu kita semakin bertambah umur, kita jadikan peringatan kematian ini merupakan peringatan untuk kita semua. Kata Nabi SAW, akthiru hadhimil ladzat, hendaklah kamu perbanyakkan mengingati perkara ataupun benda yang boleh menghapuskan kelazatan di dunia ini. Apa itu? Kematian. Sebab itu Imam Qadil Iyad pernah satu ketika sedang mengajar anak-anak murid dia, tiba-tiba satu bab membicarakan tentang kematian. Lalu dia pun baca firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, lalu bergetar tubuh badan dia sampai dia terpaku sekejap dan keluar air mata. Lalu orang bertegur kepada dia, Imam okey ke? Lalu kata Imam Al-Qadhi Al-Iyad, la adri, aku tak tahu. Jangan tanya aku tak tahu. Apa sekarang nak syarah pun aku dah tak tahu dah. Bagaimana para alim ulama, mereka itu memikirkan kepada kematian. Jadi apa yang mereka fikirkan, macam mana mereka mati, macam mana mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok sebagaimana dikhabar kepada saya, seorang jemaah ini adalah ahli masjid, subhanallah, maka kita lihat tadi lebih daripada 40 orang yang solat padanya. Maka ini salah satu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nampak? Jadi kita harap agar kita ni dapat mati dalam keadaan husnul khatimah dengan asbab amalan-amalan yang soleh. Di antaranya majlis ilmu, di antaranya solat berjemaah yang kita buat istiqamah, insya-Allah Taala kita boleh mati dalam keadaan baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa seseorang itu akan mati dengan apa yang terbiasa, apa yang dibuat, apa yang terbiasa, apa yang dilakukan. Maka kalau kita biasa pergi masjid, kalau kita biasa pergi majlis ilmu, insya-Allah mungkin kita akan mati dalam keadaan dalam menuntut ilmu. Kalau kita sentiasa pergi masjid, insya-Allah kita mati di dalam masjid. Dan ini yang Allah Ta'ala tetapkan, dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada orang-orang yang punya cita-cita matinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Jadi insya-Allah Ta'ala kita akan sambung semula di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pada bab yang ke-22. Kita dah habis pada bab 21 yang membicarakan tentang, yaitu tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan masuk cara bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Jadi kita akan baca hadis-hadis yang akan menyebutkan macam mana cara Rasulullah SAW bersandar apabila ada bantal ataupun ada suatu benda yang Nabi SAW bersandar kepadanya. Baik. Daripada Jabir bin Samurah, qala, telah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadati ala yasarihi. Daripada Jabir bin Samurah telah berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian, bersandar muttaqian, bersandar ala wisadatin, di atas ataupun bersandar di belakangnya itu adanya bantal. Ala wisadatin maksudnya iaitu di belakangnya itu ada bantal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bersandar dengan bantal. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang di antara sunnah Nabi SAW suka bersandar adanya bantal. Sebab tu kalau orang bagi kita bantal, ambil. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut salah satu la turah, 3 perkara jangan kamu tolak. Yang pertama al-wisadah, bantal.
Jadi kalau orang bagi kamu bantal, tuan rumah tu bagi bantal, ambil. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zait. Apa itu? Minyak rambut. Jadi zaman dahulu kalau tengok rambut serabai maka diberi minyak, sahabat-sahabat akan pakai minyak rambut. Itu yang kedua. Nabi SAW kata jangan tolak, kalau orang bagi ambil. Yang ketiga, at-tibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu minyak wangi. Fa innahu tayyibun, kerana sesungguhnya minyak wangi itu sangat baik, sangat bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga benda ni kita jangan tolak. Jangan kita buat tawaduk dah. Tuan rumah tu bagi kita bantal, tak apalah, tak apa. Jadi sebab tu kita ni, kata para ulama, terkadang kita nak tunjuk warak, tapi kita warak tu tak ada ilmu. Padahal kalau kita bersandar ambil daripada bantal yang tu alaskan kepada kita, maka itu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak? Nak warak ni banyak benda boleh warak. Warak daripada benda yang haram, warak daripada benda-benda yang syubhat. Jadi itu maksudnya warak. Tapi kalau benda-benda yang sunnah, itu tak perlu warak. Bahkan kita niat untuk mendapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, kadang-kadang orang warak benda-benda yang tak haram, benda-benda yang tak syubhat, maka orang itu dianggap sebagai orang yang mana? Orang yang dia itu takabur, ataupun dia itu nak menunjuk-nunjuk. Dia itu nak riak, dia nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, bahawasanya dia adalah orang yang tawaduk. Jadi tawaduk tu, sebab itu Nabi SAW mengatakan man tawadda'a lillah, siapa yang tawaduk kerana Allah, man tawadda'a lillah rafa'allahu, nescaya Allah akan angkat darjat dia, Allah akan tinggikan nama dia, Allah akan tinggikan kadar dia. Maknanya dalam hadis Nabi SAW kata ada orang tawaduk mukhalafah daripada hadis ni, mafhum hadis ini, maksudnya ada orang tawaduk selain daripada Allah. Jadi tawaduk macam mana? Kadang-kadang bagi bantal, benda sunnah tak apa. Nampak? Begitu juga orang suruh kita duduk, itu juga salah satu benda yang ada sandar. Duduk dekat kursi, duduk. Kalau tuan rumah suruh duduk. Sebab apa? Itu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersandar. Jadi sebab itu di dalam riwayat ini, dalam hadis ini mengajar kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersandar. Ustaz, macam mana pula? Ada dengar kisah-kisah orang terdahulu kan? Di antaranya Al-Imam Abdullah Al-Idrus, itu seorang ulama Hadramah, itu tak pernah bersandar 40 tahun. 40 tahun tak bersandar. Yang maksud 40 tahun tak bersandar tu bukan bermaknanya tak bersandar itu apabila di pelawa. Kalau di pelawa dia pergi, dia akan sandar. Tapi maksudnya bila dia beribadah, bila dia sedang mutola'atul kitab, maka kebanyakannya imam-imam ini, para ulama ini, dia tidak akan bersandar bila dia berzikir kepada Allah. Kenapa? Kerana mereka ni suka ibadah dengan penuh masyaqqah. Masyaqqah ni susah payah. Kita ni suka ibadah benda yang senang-senang, tak ada masalah pun. Nampak tak? Benda tu harus hukum dia. Nampak tak? Jadi kalau benda tu sebut bantu untuk kita ibadah, silakan, tak ada masalah, bagus. Tapi ulama mereka punya level tu lain kadang. Jadi mereka suka ibadah tu benda yang ada masyaqqah. Jadi memakai bantal salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW bersandar. Macam mana cara Nabi SAW bersandar? Nampak tak? Muttaqi'an ala wisadatin ala yasarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di sebelah kiri. Iaitu Nabi SAW bersandar di sisi kiri tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dimasukkan dalam riwayat, maksud daripada hadis ini maksudnya bersandar di sebelah Muhammad di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bantal yang sebelah kiri. Tapi yang paling tepat adalah di sisi sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sandar? Duduk dari bantal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sandar kanan tidak. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sandar seperti ini. Mungkin dalam riwayat ini disebut sebelah kiri. Kenapa? Kata Al-Alama Al-Bajuri, dia kata libayan al-waqi', untuk menerangkan keadaan itu boleh, untuk lijawas, untuk menerangkan sandar sebelah kiri itu boleh, walaupun sebenarnya sandar sebelah kanan itu lebih afdal. Nampak tak? Dan Nabi SAW tu bersandar juga sebelah kanan. Tapi dalam riwayat ini disebut, kenapa? Kerana dia, Imam Tirmizi dia ungkapkan ataupun disusun hadis ni
Nabi SAW sandar sebelah kiri bahu Nabi SAW untuk menerangkan hukum boleh. Jadi tak ada masalah kalau orang nak sandar sebelah kiri ataupun sebelah kanan, tidak ada masalah. Kerana itu diperbolehkan. Kenapa Nabi SAW juga buat? Nabi SAW buat. Itu cara Nabi SAW sandar. Jadi kalau ada orang nak sandar sebelah kanan, ada bantal sandar macam ni, Nabi SAW duduk ataupun di sebelah kiri, boleh, tidak ada masalah. Sebab ada riwayat Nabi SAW sandar sebelah kiri. Jadi dalam hadis ini menerangkan cara macam mana Nabi SAW bersandar. Ada juga riwayat maksud daripada sandar itu juga maksudnya adalah Nabi SAW muttaqian ala wisadatin, diletakkan bantal sebelah kiri. Jadi kalau kita tengok sofa Arab yang kali ini, kalau kita tengok sofa Arab tu kadang-kadang di tepi dia tu ada macam tempat letak tangan. Jadi Nabi SAW itu letak bantal ataupun satu bantal yang diletakkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW letak sebelah kiri, diletakkan bahu sebelah kiri dan juga tangan di sebelah kiri. Jadi dalam riwayat ini menerangkan dua benda. Yang pertama sebelah kiri badan, yang kedua adalah meletakkan tangan Nabi SAW itu di atas bantal sebelah kiri. Jadi boleh di dalam hadis ini Nabi SAW nak menerangkan akan kebolehannya untuk sandar ataupun meletakkan tangan di sebelah kiri. Baik. Kemudian hadis yang kedua daripada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu an abihi, daripada bapanya. Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu daripada bapanya, daripada bapanya. Dan nama bapanya itu Nufai'un, seorang sahabat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, namanya Nufai'. Jadi an Abi Bakrah an abihi maksudnya an Nufai'. Qala telah berkata an-Nufai' itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, nak tak aku ceritakan kepada kalian, nak tak aku khabarkan kepada kalian, ataupun nak tak aku bercerita kepada kalian bi akbaril kaba'ir, dengan dosa-dosa besar, iaitu tentang dosa-dosa besar. Bi itu bermakna an. Yakni bermakna an, maksudnya tentang dosa-dosa besar, dosa-dosa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut akhbirukum. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut anba'ukum. Nak tak aku ceritakan kepada kalian satu berita, ataupun akhbirukum, nak tak aku khabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar. Maka di sini kata al-alama Ibn Bajuri, dia kata wa yukhadhu min dhalika, di sinilah annahu yanbaghi lil alim ay yu'rida ala ashabihi ma yuridu ay yakhbirahum bihi. Maka seharusnya bagi orang yang sedang mengajar ataupun orang alim, apabila dia nak menceritakan kepada sesuatu, menceritakan tentang sesuatu yang penting, maka dia perlu bertanya terdahulu, nak tak aku ceritakan, nak tak aku khabarkan. Jadi Nabi SAW guna uslub ni supaya apa? Kata ulama, supaya lihathihim ala tafarrughi, supaya Nabi SAW ni nak tangkap, Nabi SAW cara dakwah tu nak tangkap bagi orang-orang ni, mereka itu tidak lalai dan leka. Jadi kita jadi excited bila nak dengar. Jadi ini uslub dakwah Nabi. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada setengah tuan-tuan guru, ustaz dia akan kita, tuan-tuan dan perempuan, ingin tak, nak tak apa yang saya sebutkan, amalan-amalan saya. Jadi orang bersebut nak. Sebegitulah sunnah Nabi SAW. Apabila untuk kita memberitahu sesuatu benda yang penting, maka kita iklan mereka, kita iklankan kepada mereka itu, supaya mereka itu tidak rasa untuk seronok untuk mendengarnya. Nampak tak? Wal istima' lima yuridu ikhbaruhum bihi, supaya mereka itu fokus. Istima' ni maksudnya fokus. Jadi kalau dalam bahasa Arab tu dipanggil istima' itu daripada wazan istif'ala, maksudnya diminta. Istif'ala wazan talab, minta, supaya Nabi SAW minta supaya sahabat-sahabat ni dengar apa yang Nabi SAW nak sebutkan. Nampak tak? Contoh Allah kata dalam Al-Quran, falyastami'u wa ansitu la'allakum turhamun, kan? Maka hendaklah kamu dengar dan fokus. Nampak tu ayat Quran tu? Nampak tak? Wa ansitu, dan kamu diam
moga-moga kamu itu dirahmati. Ini uslub Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang mana kalau kita belajar nahwu tu dalam saraf, ilmu saraf itu, kita akan tengok betapa dahsyatnya bahasa Arab ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau wazan dia dah lain pun dia akan berubah. Jadi di sini Nabi SAW itu ada cara dia nak sampaikan kepada orang supaya sahabat-sahabat itu fokus, tidak leka apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kata, ala uhadditsukum bi akbaril kabair, iaitu tentang dosa-dosa besar, dosa-dosa yang paling besar. Apa itu dosa-dosa besar? Jadi dosa-dosa besar ni banyak takrif. Para ulama berkhilaf tentang takrifnya. Ada kata para ulama, iaitu dosa-dosa besar ni ma tu'idu alaihi bi khususihi ghadabin aw la'nin fil kitab was sunnah. Sesuatu yang telah dijanjikan akan kekhususan, laknat dan juga kemarahan, kemurkaan Allah di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Itulah dosa-dosa besar. Sesuatu yang telah dijanjikan. Sesuatu yang telah dijanji dalam Al-Quran boleh mendapat laknat Allah dan juga dapat kemurkaan Allah, maka itu dipanggil dosa besar. Nampak tak? Ada juga ulama sebut, ada juga disebut dalam Syarhul Lubab, mengatakan maksud dosa besar itu adalah ma yujibu haddan, sesuatu yang diwajibkan hudud. Segala benda yang dilakukan itu, yang mana kalau dilakukan jenayah tersebut itu diwajibkan hudud ke atasnya, maka itu dipanggil dosa-dosa besar. Seperti apa? Zina termasuk dalam hudud. Seperti mencuri, seperti merompak, ada dipanggil. Dan begitu juga seperti membunuh, ada. Dan hukum kisos termasuk kisos, maka ada juga di kalangan dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Itu disebutkan. Jadi disebutkan dosa-dosa besar itu, iaitu sesuatu yang mana yang paling bagusnya takrifnya adalah sesuatu yang telah dijanji laknat ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dosa besar ni, dia ni wajib untuk bertaubat, dan tidak diterima taubat itu kecuali dengan taubat nasuh. Meskipun ada setengah ulama, ke semua ulama, ada setengah ulama, kelompok kecil ulama mengatakan dosa sebenarnya sama level semua. Dosa sebenarnya semua sama level. Sebab apa? Kita berdosa itu dengan siapa? Dengan Allah, kan? Nampak tak? Baik kita dosa kecil pun dengan Allah pun, kata setengah ulama, dosa besar juga. Sebab kamu bermaksiat dengan Allah yang maha besar. Ada setengah ulama mengatakan macam itu. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan, dan Asy'ariyah wal Maturidiyah mengatakan adanya dosa besar, adanya dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa besar disebut oleh ulama banyak sekali, daripada nukilan-nukilan hadis yang sahih dan juga hasan, dihimpun banyak sekali dosa. Di antaranya dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi, di antaranya dalam kitab Az-Zawajir, dalam kitab Imam Az-Zahabi itu kitab Al-Kabair, dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Jadi kalau tuan-tuan boleh baca bahasa Arab itu, kalau kitab Imam Az-Zahabi itu ada terjemahan, ada dosa-dosa besar. Nampak tak? Ada disebutkan tentang dosa-dosa besar. Kalau Imam Zawajir, Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu saya belum menemukan akan terjemahan. Belum lagi saya menemukan terjemahan, tetapi sebenarnya dia lebih detail sebab Imam Ibn Hajar tu sebut sekali hukum fiqh. Seronok kalau kita baca dan kalau kita bahas, disebutkan tentang hukum-hukum fiqh yang mana begitu detail. Adapun Imam Az-Zahabi kitabnya Al-Kabair itu kalau kita baca, dia hanya sebutkan tentang peringatan daripada Al-Quran, janji-janji Allah orang yang akan disiksa, dan juga daripada hadis Nabi SAW, dan ada sedikit hikayat-hikayat orang salihin, cerita-cerita orang salihin yang mereka itu sebutkan tentang, ataupun mereka sebutkan tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nampak tak? Jadi itu maksud daripada dosa-dosa besar ni, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, sesuatu kemurkaan ataupun sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sahabat dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu, apa sahabat kata? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya benar, kami nak dengar. Maksudnya hadisnya ya Rasulullah, beritahulah kami. Maka Rasulullah SAW sebut yang pertama, wal isyraku billah. Wal isyraku billah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling besar sekali.
Dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Sebab itu para imam ulama-ulama mereka karang kitab-kitab dosa besar. Dosa yang pertama tu adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perempuan maksud syirik, maksudnya syirik i'tiqadi. Syirik yang dosa besar di sini adalah syirik i'tiqadi, maksudnya syirik pada akidah. Syirik pada akidah maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menduakan Allah Ta'ala ni sama ada dia mengatakan ada kekuatan melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun berbahaya. Ataupun disebut dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibn Hajar Al-Haytami, orang yang kadang-kadang syirik tak nampak, syirik-syirik yang boleh menggugurkan keimanan seseorang. Ini bahaya ni, kena tahu. Di antaranya disebut Imam Ibn Hajar, syirik yang menjatuhkan seorang, dia menganggap bahawasanya Allah Ta'ala ni apa-apa pun usaha itu adalah usaha dia sendiri. Bahawasanya Allah Ta'ala dia tak perlukan bantuan Allah. Dia bercakap dengan takabur lah. Dia cakap macam tu. Maka ini juga kata ulama, kalau dia menganggap memang betul-betul bukan campur tangan kuasa Allah Ta'ala di atas urusan dia itu, maka boleh jatuh kufur. Boleh jatuh kufur kepada orang-orang yang menganggap macam tu. Ataupun dia mengatakan zikir, contohnya la haula wala quwwata illa billah. Maksud zikir la haula wala quwwata illa billah, tiada kekuatan dan tiada daya kecuali Allah. Dia kata zikir ni tak ada manfaat pun. Yang manfaat aku punya kekuatan, aku yang manfaat adalah usaha. Maka kata Ibn Hajar Al-Haytami, kufur orang ni kalau dia kata zikir itu tidak ada bermanfaat. Jaga. Sebab itu tuan-tuan dan puan kena ada ilmu. Nampak tak? Jadi itulah disebutkan tuan-tuan dan puan dosa-dosa besar. Ataupun dosa-dosa besar ni maksudnya dia menganggap sesuatu, nampak tak, Al-Quran itu dah tak valid. Disebut Imam Ibn Hajar dalam kitab Zawajir, Al-Quran ni dah tak valid dah. Zaman sekarang ni hukum hakamnya hanya diguna zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kufur tak? Kufur dia. Ini berbahaya tuan-tuan dan puan. Kalau bab syirik ni tuan-tuan dan puan jangan main-main tuan-tuan dan puan. Jadi itu dah dikatakan iaitu syirik. Itu yang pertama Nabi SAW sebut. Yang kedua, uququl walidain, iaitu derhaka dengan kedua ibu bapa. Macam mana jadi derhaka ni tuan-tuan? Kita tengok dalam syarah. Dia kata apa? Ayyudhihuma min qaulin aw fi'lin, iaitu seorang itu, anak itu, dia menyakiti kedua-dua ibu bapanya, baik ibu ataupun bapanya, min qaulin, daripada percakapannya ataupun perbuatannya. Nampak tak? Mimma la yuhtamal adatan, yang mana tidak ditanggung secara adat. Maksudnya macam mana? Secara adat, ibu tu menganggap ini dah melampau ni. Nampak tak? Benda ni luar daripada adat. Kalau macam dia bercakap benda tersebut sebagai adat, orang kata ini adat, secara adat ni bukan kurang ajar. Nampak tak? Itu tidak dikira sebagai anak derhaka, tapi luar daripada adat, kata ulama. Setengah ulama sebut, ada ni salah satu kalam ulama salaf, cukup seorang itu anak derhaka, dia anggap sebagai anak derhaka sekiranya kalau ibu ataupun ayahnya itu rasa takut nak menegur kesalahan anak. Cukup seorang itu dah dianggap sebagai anak derhaka. Sebab apa takut? Takut nanti akan dimarah oleh anak dia ataupun anaknya merajuk. Ini cukup anak ini telah pun menjadi derhaka. Kenapa? Di situ adanya ibunya terpaksa menanggung kesakitan, terpaksa menanggung rasa takut untuk menegur seorang anak. Jadi anak tersebut menjadi derhaka. Dan dosa yang kodoh besar ni tuan-tuan dan puan, kata ulama, boleh hampir semua rumah orang Islam hari ni ada orang buat. Dosa besar yang kedua ni iaitu dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Kita tengok kan, Allah Ta'ala bila suruh jangan syirik kepada Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah bila sebut jangan syirik kepada aku, kemudian Allah sebut juga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, jangan kamu menyembah selain Allah, selain Dia Allah, dan jangan kamu, dan hendaklah kamu berlaku baik, berlaku ihsan dengan kedua ibu bapa kamu. Kata Imam Ghazali, tengok pada ayat ni, seolah-olah Allah menggandingkan setelah dosa syirik, dosa yang paling besar setelah itu adalah dosa kepada kedua ibu bapa. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis ni, yang kedua Nabi SAW sebut derhaka dengan kedua ibu bapa. Ayo, walaupun kita banyak ibadah macam mana pun, kita alim ke, kita ada PhD, berpuluh-puluh PhD ke tuan-tuan dan puan-puan,
Tapi kalau derhaka dengan Allah, dengan derhaka dengan kedua bapa kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala tak pandang sedikit pun amal ibadah kita. Sebab tu pernah satu dalam riwayat, dalam disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, mengatakan, ya Musa, man barrani wa aqa walidayhi katabtuhu aqan, wa man barra walidayhi wa aqani katabtuhu barran. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa yang berlaku baik kepada aku, maksudnya salat dia jaga, puasa dia jaga, sedekah dia betul sedekah, zakat, haji, umrah, semua dia buat, nampak tak? Menuntut ilmu, alim, banyak ilmu. Wa aqa walidayhi, tapi dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Katabtalahu aku tetap akan tulis dia sebagai anak yang derhaka. Aku tetap tulis dia ni sebagai anak derhaka walaupun ibadah dia banyak. Apa tak? Wa man aqani wa barra walidayhi, dan siapa yang derhaka kepada aku tetapi dia berlaku baik kepada kedua ibu bapa dia, berlaku ihsan, jaga hati ibu bapa dia, katabtuhu barran, aku akan tulis dia sebagai anak yang soleh, anak yang baik. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kata perempuan. Sebab tu dalam Quran Allah kata, wala taqul lahumā uff, dan jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu itu walaupun oh. Maksudnya tak boleh kita cakap walaupun satu kalimah yang boleh menyakiti kepada mereka. Para ulama mentafsirkan kalimah uffin tu maksudnya hatta isyarat sekalipun. Isyarat macam mana? Mata ke mata, jeling, itu pun derhaka, kata ulama. Contohnya apa lagi? Seperti isyarat tangan, menghempas pintu, derhaka, kata ulama. Ataupun jalan membentak kaki, itu derhaka, kata ulama. Walaupun isyarat, apa lagi berkata-kata, apatah lagi kalau kita ini dengan akhlak kita, perbuatan kita, apatah lagi kalau kita mengaibkan kedua ibu bapa kita, apatah lagi kita meninggalkan kedua ibu bapa kita biarkan mereka, tak ada orang nak menguruskannya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ini tuan-tuan dan puan-puan, dosanya lebih dahsyat besar dosa dia, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut di antara dosa-dosa besar yang paling besar, akbaril kabair. Nampak tak? Iaitu dosa yang paling besar setelah daripada syirik kepada Allah, iaitu derhaka kepada kedua ibu bapa. Kata dalam syarah disebut, wal murad bil walidain al aslan, maksud daripada kedua ibu bapa itu iaitu ibu bapa yang asli. Ibu bapa yang asli, wa in ala, walaupun wa in alaya, walaupun setelah daripada ibu bapa, maksudnya datuk nenek moyang. Lepas daripada itu pun datuk, kalau kita tak buat baik kepada dia ataupun kita mengajar dengan dia, itu juga dianggap sebagai derhaka kepada kedua ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Itu dikatakan. Tetapi Imam Zarkashi sebut, ila lil haqil am wal khali bihima. Begitu juga dikategorikan derhakanya seorang anak itu kalau dia derhaka ataupun menyakiti kepada pakcik dan makcik dia. Pakcik ni am maksudnya sebelah ayah. Am wa ammah. Am pakcik di sebelah ayah. Ammah makcik di sebelah ayah. Kalau khalun iaitu makcik ataupun pakcik di sebelah ibu. Kedua-duanya sama. Jadi sebab tu makcik-makcik pun tak boleh. Apa tak? Sebab pakcik ni wali kita. Tak boleh kita derhaka, tak boleh kita Allahumma salli Muhammad itu membantah mereka, menyakiti kepada mereka, tak boleh. Sebab nanti kita akan dikategorikan sebagai iaitu uququl walidain. Itu kata ulama. Kalau mengajar dengan pakcik, biadab dengan pakcik, maka itu juga dikategorikan sebagai uququl walidain. Ini pendapat Imam Zarkashi. Sebab itu apa? Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, ini disokong dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku ni meminta istighfar kepada ayah? Lelaki ini ayahnya meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, tak sempat bertaubat, tak sempat masuk Islam. Kata Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayah kamu di dalam api neraka. Macam nak faham hadis ni? Apakah ayah Rasulullah SAW dan Abdullah? Tidak. Kata ulama, ayah yang dimaksud di sini, kata ulama, adalah pakcik. Pakcik apa? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kata ulama hadis yang mengatakan maksud
ayah di situ. Kenapa? Kenapa dipanggil ayah? Kerana pakcik-pakcik ni sebenarnya bil maqam ataupun bil manzilatil abah. Mereka juga seperti sesama darjat dengan bapa kita. Jadi sebab tu kita tak boleh derhaka, kita tak boleh kurang ajar dengan pakcik-pakcik kita ni. Kalau kita derhaka, kalau kita buat mereka marah, menyakiti mereka, tuan-tuan dan puan, itu juga dikategorikan sebagai hukuk walidin bagi pendapat Imam Az-Zarkashi. Nampak tak? Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi mudah-mudahan kita jauhlah tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat sempat tengok ayah kita dah tua, tuan-tuan dan puan, time tu tuan-tuan dan puan dah boleh dapat syurga Allah dah. Time tu tuan-tuan dan puan dah boleh dapat jaminan daripada Rasulullah SAW untuk masuk syurga. Kata Nabi SAW, man adraka walidayhi inda kabirihima atau kama qala wala yadkhulul jannah raghima anfu. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, raghima anf man adraka walidayhi inda kabirihima wa lam yadkhul jannah. Kata Nabi SAW. Maksudnya apa kata Nabi? Rugi. Kata Nabi SAW, orang yang sempat melihat ataupun sempat duduk tengok kedua ibu bapanya itu ketika umurnya tua, lalu dia tidak berbakti dan tidak masuk dalam syurga Allah. Rugi orang ni, tuan-tuan. Jadi sebab tu dalam puan ibu kita dah tua, ayah kita dah tua, time itulah tuan-tuan dan puan kita boleh dapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat apa? Mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu kalau Allah kurniakan kita kedua ibu bapa ni, tuan-tuan dan puan, berbakti. Macam mana berbakti kepada mereka? Sebaik-baik berbakti adalah kita menjadi soleh, kita menjadi orang yang baik. Itu sebaik-baik bakti kita kepada kedua ibu bapa kita. Sebab Nabi SAW sebut, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila thalas. Kata Nabi SAW, bila mati anak Adam maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, sedekah jariyah, orang yang bersedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang boleh dimanfaati oleh orang lain. Dia ajar orang daripada alif batak sampai orang baca Al-Quran. Kemudian orang yang boleh baca Al-Quran jadi tuan guru, jadi ulama, ajar lagi beratus semua murid dia. Daripada ratusan murid jadi 1000 lagi murid-murid. Subhanallah. Sampai yaumul qiyamah, ilmu yang tafi'u bihi. Yang ketiga kata Nabi SAW, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang berdoa. Jadi kalau nak tahu anak itu soleh, anak itu baik, macam mana syarat dia? Doa. Maksudnya doa di sini maksudnya apa? Maksudnya dia berlaku baik kepada ibu bapa dan juga mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tengok disebutkan oleh guru saya, tuan-tuan dan puan, dikatakan Habib Munzir Al-Musawwar ni macam mana dia jadi ulama besar, tuan-tuan dan puan. Salah satu amalan dia, setiap pagi itu ayah dia kalau sebelum keluar pintu rumah, pintu bilik tu, dia dah tunggu depan pintu bilik. Yang ini kita tak boleh buat lah, tuan-tuan dan puan. Tunggu depan pintu bilik tu, cium tangan sebelum pergi pesantren ni. Cium tangan, dapat salam kedua ibu bapanya, baru beliau angkat kaki keluar, minta izin keluar daripada rumah pergi pesantren. Jadi Allah mengangkat darjat orang-orang yang berbakti kepada kedua bapa ni. Darjatnya tuan-tuan dan puan dahsyat sungguh lah Allah Ta'ala bagikan, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu kalau kita ada ibu bapa ni, tuan-tuan dan puan, kita perbaiklah hubungan dengan mereka, tuan-tuan dan puan. Ustaz, ayah saya ahli maksiat, ayah saya ni dia ni banyak buat benda-benda yang tak elok, ataupun ibu saya tak tutup aurat. Ya betul, ibu kamu ingkar kepada Allah, tetapi kamu tidak boleh mengingkar mereka. Maksudnya kamu tidak boleh berdosa dengan mereka. Itu hal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kamu adalah kamu berbakti dengan mereka. Sekiranya kalau mereka nampak salah, cukup sekadar nasihat kepada mereka, dan jangan kamu nasihati kepada mereka sehingga mereka itu terkecil hati. Cukup sekadar kamu nasihat dengan cara yang baik kepada kedua ibu bapa kamu, walaupun dia tak tutup aurat, tetap tak terputus hubungan. Walaupun ibu bapa kamu kafir sekalipun, apa dah? Walaupun ibu bapa, kalau seorang itu kafir, tuan-tuan, tak terputus hubungan dia dengan ibu dia, tak terputus. Nampak tak? Ibu tetap ibu, walaupun ibunya adalah perempuan yang tak baik sekalipun. Nampak tak? Tetap dia itu adalah seorang anak, dan dia wajib untuk menguruskan ibunya. Kalau ibu dia dah tak mampu, dia wajib untuk menguruskan. Nampak tak? Jadi kita usahalah dakwah. Nampak tak? Ada dengan satu kisah tentang Amr bin As dengan kawan 3 orang adik-beradik.
Tiga orang ini anak kepada sahabat Nabi SAW bernama Amru. Jadi Amru ni, dia ni merupakan seorang yang ahli ibadah asnam, orang yang kuat beribadah dengan dengan berhala. Uzza dan Lata. Setiap hari kalau pagi-pagi dia bangun tu, dia ni akan mengelak berhala tersebut, dia berdoa depan berhala tersebut, minta hajat dia apa semualah. Nampak tak? Jadi Amr bin As, bila masa tu dia kecil lagi, Amr bin As. Jadi bila dia dah sampai di Madinah, dia berkawan dengan anak Amr ni. Jadi dia setiap hari datang berkawan dengan tiga orang anak lelaki Amr ni. Maka si Amr ini lama-kelamaan dia pun tertanya, anak kita bermain dengan siapa? Dia kata, anak kita bermain dengan Amr bin As. Amr bin As. Oh, Amr bin As. Amr bin As tu, bukankah dia tu ayahnya, dan begitu juga dia itu di kalangan orang yang mengikuti Muhammad, ajaran Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata isterinya, betul. Tapi insya-Allah, dia kata insya-Allah anak kita itu bukanlah mengikuti mereka. Pada hakikat sebenarnya Amr bin As ni tak dakwah dah. Tiga orang anak lagi nampak tak dakwah, dan mereka ni sering kali pergi bertemu dengan Rasulullah. Kalau petang-petang tu bermain, mesti pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanpa diketahui Amr bin Jamuh, Amr bin Jamuh. Nama panjang dia Amr bin Jamuh, lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika tu Amr bin As ni subhanallah, kecil-kecil dah nampak kealiman dan juga cara dakwah dia. Dia kata kepada tiga orang anak kepada Amr bin Jamuh ni, dia kata, nak tak kita dakwah ayah kau? Dia kata jangan. Anak dia salah seorang katakan jangan, sebab ayah aku ni, dia ni degil, garang orangnya, takut kita kena rotan, kita kena pukul dengan ayah kita. Lalu dia kata, apa ayah kau buat di rumah? Ayah aku, dia kata ada berhala, Tuhan dia adalah berhala, Uzza dan juga Lata. Setiap hari dia akan mengelak, dia akan berdoa, dia peluk-peluk, dia cium-cium berhala tersebut. Dia kata, di mana tempat berhala? Kata Amr bin As, tempat berhalanya aku tahu di mana. Okey, kalau begitu malam ni nanti kita ambil berhala tersebut, kita campak kat luar rumah. Campak dekat luar rumah. Jadi dia ambillah berhala tersebut, dengan Amr bin As, ambil berhala tersebut, campak luar rumah. Esok pagi Amr bin Jamuh dibangun. Bangun tuan-tuan dan puan, bangun tengok, berhala dah tak ada. Berhala dah tak ada. Lalu dia kata kepada isteri, siapa yang buang berhala? Siapa yang buang Tuhan kau? Aku. Isterinya kata, tak tahu, siapa tak tahu. Anak dia pun geleng-geleng kepala. Nampak tak? Dia keluar ke rumah, ternyata ada di tempat di luar dari rumah. Esok hari kedua, Amr bin Jamuh ambil lagi, masuk dalam rumah. Amr bin As datang rumah nak bawa mereka tu bertemu dengan Rasulullah. Sebelum tu Amr bin As nampak ada lagi berhala tersebut masih dia lagi letak pada dalam rumah. Kata Amr bin As, jom kita malam ni kita ambil, kita letak, tapi kita letak di tempat pembuangan sampah pula. Kita nampak tak? Dia ambil, letak di pembuangan sampah. Jadi dia pun ambil. Mereka ni kutip, ambil lah, letak di pembuangan sampah. Esok pagi Amr bin Jamuh bangun, tengok berhala dah tak ada. Bila tengok tempat yang semalam tu pun tak ada, ternyata di tempat buang sampah. Marah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh kata, kalau aku tahu siapa yang buat ni, kalau aku tahu siapa yang buat ni, nasjah penggal kepada dia. Nasjah aku penggal kepada dia. Lalu Amr bin Jamuh ni pun mengatakan kepada berhala, dia kata, hei berhala, dia kata, kenapa engkau ni tak pertahankan diri kau? Esok pagi aku nak engkau pertahankan diri kau. Lalu dia ambil pedang, dia letak dekat, dia selitkan dekat berhala tersebut. Dia kata, kalau orang datang nak ambil kau tikam dia, bunuh dia, bayang berhala. Jadi Amr bin Jamuh buat macam tu. Ternyata malam tu Amr bin As datang lagi, angkat. Kali ini dia angkat pula daripada tempat dia najis, lalu ditempelkan pada berhala-berhala tersebut. Ditempelkan pada berhala-berhala tersebut. Akhirnya esok pagi bila Amr bin Jamuh itu keluar ke rumah nak datang ke tempat beribadahnya, tengok-tengok berhala tersebut telah pun dilumurkan akan najis. Akhirnya Amr bin Jamuh itu ambil batu, ambil kayu, pecahkan berhala tersebut, mengatakan, kau ni bukan Tuhan kau ni. Kalau kau Tuhan, nescaya kau dapat melawan diri kau daripada orang mengotori kau, daripada orang buang kau, tapi kau ni bukan Tuhan. Jadi Amr bin Jamuh ni bila satu hari tu, bila dia dah rasa fast dengan berhala tersebut, akhirnya dia ternampak ada pemuda-pemuda yang berdakwah. Lalu dia pun tengok pemuda tersebut sebut tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun kata, wahai pemuda, aku nak bertemu dengan Muhammad. Jadi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia terus mendapat cahaya keimanan dengan sebab apa? Dakwah
anak-anak yang masih kecil. Jadi dalam cerita ni nak mengajar kepada kita, subhanallah, maksudnya kita tak putus asa dalam dakwah kepada kedua bapa kita dengan cara pelbagai cara lah. Maknanya pelbagai cara yang layak bagi seorang tu. Nampak tak? Jadi kalau ibu kita tu dia ada sensitif, dia ada sekian, maka kita kena gunakan lebih cara yang lebih halus, yang lebih sesuai untuk mereka. Bukan dengan cara macam tadi tu. Kalau macam tadi tu memang layak untuk Abdul Jamu, kerana Abdul Jamu itu orang yang sifatnya tegas, orang yang sifatnya kuat pendirian. Berbeza kalau ibu bapa kita tak kuat, tak cukup kuat, jangan kita menyakiti mereka, cukup kita berbuat baik dengan mereka, kita tunjuk ihsan. Sebab tu dakwah, tuan-tuan dan puan, dakwah yang paling terbaik adalah dakwah dengan hal. Dakwah dengan hal. Ibu kita tak baca Quran, kita baca Quran depan dia. Ayah kita ni, dia tak suka pergi masjid, kita pergi masjid. Lama kelamaan dia akan tengok kita suka pergi masjid, dia akan ikut. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Berdakwah dengan lisan keadaan kita, hal keadaan kita. Kita dakwah, kita tunjuk dengan perbuatan ni lebih afsah, lebih fasih daripada lisan maqal, lisan percakapan. Sebab ada orang kadang-kadang bila bercakap dia terguris hati dia, tapi bila ditunjuk dengan perbuatan dan akhlak, ditunjukkan dengan, diterapkan dengan amalan tersebut, maka orang tersebut boleh tersentuh. Jadi begitu apabila kita nak berdakwah kepada ibu bapa kita. Jadi dalam hadis Nabi SAW kata, yang kedua adalah orang-orang yang mendahaka kepada kedua bapanya. Waqala, kemudian kata Nafi' bin Al-Harith, wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi SAW duduk. Rasulullah SAW duduk, wa kana mutakian, dan Nabi SAW duduk dalam keadaan tangan Rasulullah SAW itu mutakian ni maknanya meletakkan tangan di tanah macam ni. Jadi kalau duduk macam ni boleh ke tak boleh? Jadi dalam hadis ni menerangkan boleh untuk kita duduk macam ni. Boleh untuk kita dengan duduk macam ni hanya pada beberapa keadaan yang diperbolehkan. Jadi Nabi SAW duduk macam tu kenapa? Nabi SAW mengatakan qala wa syahadatuz zur, ataupun dalam ayat lain kata Nabi SAW, ala, ketahuilah kamu, yang ketiga ini adalah syahadatuz zur, iaitu menjadi saksi palsu, kata Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi SAW tekan tanah itu? Kata ulama hadis, kerana Nabi SAW nak menerangkan tentang dosa syahadatuz zur ni lebih dahsyat, maksudnya dahsyat dosanya, besar dosanya, iaitu menjadi orang yang bersaksi palsu. Cara saksi palsu, orang itu bukan hartanya lalu dia sanggup pergi ke mahkamah lalu dia bersumpah, ini adalah harta aku. Ataupun orang itu dia melakukan satu kesalahan, dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, dengan sumpah laknat, lalu dia terus dalam keadaan dia menipu, berdusta, maka orang seperti ini juga dia anggap sebagai orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nampak tak? Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, dalam hadis ni Nabi SAW meletakkan. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW itu sebut 3 kali. Disebutkan famazala Rasulullah SAW yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Nabi SAW sebut syahadatuz zur, ala wa hiya syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz. Dalam riwayat ada 7 kali, dalam riwayat ada 3 kali Nabi SAW sebut. Kan? Kenapa? Kata ulama, Nabi SAW nak menegaskan ramainya orang-orang hari ini sanggup bersumpah dengan nama Allah. Dia buat satu dosa, dia bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, aku tak buat. Demi Allah, aku tak buat. Banyak orang-orang suka bersumpah. Haram tu tak buat. Nampak tak? Wala taj'alu lillahi 'uqdatan li aymanikum, kata Allah dalam Quran. Dan jangan kamu menjadikan saksi-saksi kamu itu untuk melepaskan diri kamu itu dengan nama-nama Allah Ta'ala. Kamu bersumpah nak melepaskan diri kamu, jangan. Dia merupakan dosa-dosa besar. Ini yang disebutkan tentang syahadatuz zur. Jadi dalam hadis ni nak sebut Nabi SAW duduk di bawah, Nabi SAW menekan tanah. Jadi Nabi SAW duduk, Nabi SAW menekan tanah, menunjukkan boleh Nabi SAW itu kalau seorang itu nak bersandar dengan letakkan tangan dia, dan meletakkan tangannya itu pada keadaan yang tertentu. Setengah para ulama katakan, ada setengah ulama memutlakkan boleh, tak ada masalah, tidak ada masalah. Kenapa kalau orang yang dalam keadaan kepenatan bersandar dengan tangan dia, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi Nabi SAW juga pernah bersandar dengan tangan dia tuan-tuan. Walaupun ada setengah ulama memakruhkan kerana itu perbuatan jabari, orang-orang yang mutakabur, orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang jahat dulu,
Mereka itu sombong, kalau mereka duduk mereka akan muttaqi. Mereka akan muttaqi, maksudnya mereka akan menyandar dengan sebelah kanan mereka. Kata ulama, muttaqi itu menumpangkan badan kita ini dengan menahan tangan kita, salah satu daripada tangan, baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Itu maksudnya muttaqi. Tapi dalam hadis ini menerangkan boleh. Setengah ulama mengatakan boleh, itu bukan atas dasar untuk menyombong, tetapi atas dasar untuk memberi penegasan yang Nabi SAW buat, ataupun untuk sesuatu yang dimutlakkan, bukan berkait, bukan kita terkait dengan untuk menyombong, tasyabuh dengan orang-orang yang sombong seperti dahulu. Jadi Nabi SAW ulang-ulang sampai sahabat kata laita usakan, kami berharap Rasulullah SAW senyap. Tapi Nabi SAW teruskan. Nampak tak? Dalam riwayat lain Nabi SAW bercakap dengan Huzaifah bin Yaman. Jadi Nabi SAW tekan paha dia sampai Huzaifah rasa macam sakit dekat paha dia. Nabi SAW tekan sedikit. Nabi SAW nak menegaskan tentang beratnya dosa orang-orang yang suka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun bersaksi palsu terhadap perempuan. Jadi mudah-mudahan kita jauhlah kita daripada dosa-dosa besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita dapat tahu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan kita daripada segala dosa-dosa besar, ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, dan Allah taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa zahir dan juga batin kita. Allah tambahkan ilmu dan juga hidayah kepada kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saran minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, akan mohon kepadamu akan hidayah dan juga wattuqa dan juga ketakwaan, wal afaf dan juga kehormatan, wal ghina dan juga kekayaan. Nabi SAW doa macam tu. Setiap hari Nabi SAW doa, mudah-mudahan Allah limpahkan kita apa yang didoakan oleh Nabi SAW, kita amalkan dan kita lakukan, insya-Allah taala terkena pada diri kita, ahli keluarga kita, pada jiran-jiran kita. Mereka yang jauh dengan masjid, Allah tarik hati mereka untuk kembali ke masjid, dekat dengan masjid. Mereka yang masih lagi dalam keadaan tak menutup aurat, Allah bagi mereka hidayah. Mereka menutup aurat. Mereka yang belum dapat hidayah Islam, Allah kurniakan mereka hidayah Islam dengan asbab doa-doa ahli masjid, doa para imam, doa para asatizah yang datang, para ulama yang datang di negeri Melaka ni. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.